rakyat faham konsep Malaysia Madani. RM31,140 belia bawah 35 tahun bankrupt. Salam Malaysia Madani, berita Parlimen edisi 26 Jun 2023 bersama saya Suhil Muhammad Dor. Isu fee kesihatan menjadi tumpuan perbahasan usul Kertas Putih Kesihatan. Rata-rata ahli Dewan Rakyat mahu rakyat yang dihimpit dengan kenaikan kos sara hidup dibebankan pula dengan peningkatan fee tersebut. Dalam Kertas Putih ada menyatakan bahawa kadar atau fee yang dikenakan kepada pesakit akan disemak semula. Buat masa ini, kita kekalkan fee yang sedia ada demi kemudahan rakyat dalam negara kita. Jadi bagi saya, kerajaan hold dulu dengan izin. Tahan dulu untuk menaikkan kadar charge kemasukan sama ada ke klinik kesihatan ataupun hospital daripada RM1 ke RM5. Kalau boleh RM1 pun kerajaan maknanya biarkan dulu. Tak payah pakailah, kita guna pendapatan kerajaan yang lain. Walau bagaimanapun, Senator Muhammad Hasbi Muda percaya rakyat boleh menerima kenaikan fee hospital jika diberi justifikasi jelas mengenainya. Sebab kadang-kadang saya tengok Datuk Seri yang dipertua, kadang-kadang bila bayaran yang dikenakan itu rendah, ubat yang dibawa balik itu kadang dia tak guna pun. Dia bazirkan, sedangkan ubat yang sama yang kita dapat di klinik swasta, kita kena bayar RM50, RM80. Dan bila kita bayar, sudah tentulah saya tengok budaya orang kita ni dia lebih menghargai. Berbeza dengan kalau dia dapat di klinik awam yang sebenarnya juga kita membelanjakan peruntukan yang besar daripada kewangan negara untuk mendapatkan ubat-ubat yang berkualiti kepada rakyat kita. Isu dan cabaran yang dihadapi sistem kesihatan di ketika ini perlu kepada tindakan sewajarnya dalam mencorak hala tuju reformasi kesihatan negara turut dibangkit ahli Dewan Negara. Maka jika reformasi ini hendak dilaksanakan, ia perlu kepada pelibatan rentas kementerian. Semua kementerian dan agensi-agensi perlu bekerjasama supaya reformasi sistem kesihatan ini dapat menjadi kenyataan. Oleh itu, saya mencadangkan supaya satu jawatan kuasa khas reformasi kesihatan rentas Parlimen ditubuhkan. Kita seharusnya menjaga kebajikan jururawat kita untuk memastikan mereka terus kekal bermotivasi dan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Saya yakin dengan Kertas Putih Kesihatan ini, kita dapat membela nasib jururawat-jururawat yang lama telah dipinggirkan. Turut dibangkitkan ahli Dewan mengenai apakah perancangan Kementerian Kesihatan terutama dalam aspek fasiliti dan tenaga kerja. Kita dapat melihat beban tugasan yang ditanggung oleh kaki tangan perkhidmatan kesihatan telah sampai ke kemuncaknya. Saya kuasa ramai petugas kesihatan akan memilih untuk bersara awal atau terus berhenti dari perkhidmatan akibat tidak dapat menampung tugas yang banyak dan bekerja lebih dari masa yang sepatutnya. So saya harap kementerian akan mengambil satu tindakan ataupun cara untuk mengatasi masalah apabila mereka tidak ada jabatan-jabatan tertentu seperti kardiologi ataupun dialisis, refer ataupun rujuk kepada hospital-hospital yang paling dekat untuk menyelamatkan nyawa pesakit tersebut. Dalam pada itu, rata-rata ahli Dewan positif dan mengalu-alukan usaha kerajaan mereformasikan bidang kesihatan negara. Dan masa hadapan kesihatan kita, saya menyokong penuh cadangan iaitu apabila Kertas Putih ini telah dipersetujui dan diluluskan, Kertas Putih Kesihatan ini hendaklah terus dikekalkan walaupun berlaku perubahan dalam pentadbiran dan kepimpinan politik atau dalam erti kata lain Kertas Putih ini haruslah kalis perubahan politik. Saya percaya
Persediaan guna tenaga dan prasarana kesihatan adalah yang paling penting bagi menepani sebarang cabaran dan krisis kesihatan pada masa yang akan datang. Sistem kesihatan yang komprehensif dan efisien adalah penting dalam memupuk keharmonian masyarakat kesejahteraan penduduk dan sosioekonomi Malaysia. Selepas dibahas 27 ahli Dewan, usul Kertas Putih Kesihatan diluluskan Dewan Negara. Usul diluluskan selepas majoriti ahli Dewan menyokong melalui undian suara. Ketika menggulung perbahasan usul berkenaan, Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni berkata, Kertas Putih itu menggariskan 4 tonggak dan 15 strategi reformasi kesihatan. Ia bagi mewujudkan sistem kesihatan yang memfokuskan kepada perkhidmatan pencegahan dan promotif supaya rakyat kekal sihat dan sejahtera. Iaitu tonggak yang pertama, transformasi penyampaian perkhidmatan kesihatan. Tonggak yang kedua, pemantapan promosi kesihatan dan pencegahan penyakit. Tonggak yang ketiga, pembiayaan kesihatan yang mampan dan saksama. Dan tonggak yang keempat, pengukuhan landasan dan asas sistem kesihatan dan tabik urus. Mengenai isu fee, Lukanisman menjelaskan ia tidak akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Sebaliknya, mengambil kira pandangan beberapa pihak berkaitan menerusi sesi libat urus mengenainya. Keseluruhan hasil kutipan fee ataupun jumlah hasil yang dicatatkan oleh KKM pada tahun 2022 adalah berjumlah 939.3 juta dan juga sebanyak 447.12 juta ringgit dicapai melalui kutipan hasil perubatan fee perubatan. Maksud dia RM1, RM5, RM2 yang kita kutip, inilah jumlah yang kita perolehi. Dan juga selain daripada itu bukan adalah hasrat kita untuk membebankan rakyat yang kita sayangi. Dan juga kita sedar bahawa tidak semua rakyat mampu untuk membayar fee yang tinggi walaupun dengan keadaan pembayaran sebanyak RM1. Tetapi kita cuba untuk mengekalkan. Dalam perkembangan sama, Dewan Negara dimaklumkan skim kesihatan madani telah bermula minggu lalu. Kerajaan telah menyediakan satu skim berjumlah RM250 bagi penerima STR mendapatkan rawatan ke klinik-klinik swasta. Ini memberikan satu proses untuk kita mengurangkan kesesakan di hospital-hospital kerajaan dan ini membolehkan GP-GP memberikan perkhidmatan. Baik, 4 kementerian dicadang menganggotai satu jawatan kuasa khas yang bakal ditubuhkan bagi merancang aktiviti komersial di sempadan negara sekaligus mengelak ketirisan barangan bersubsidi. Ia melibatkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, terdapat potensi besar di sempadan Sabah dan Sarawak yang dijangka memberi pulangan kepada rakyat dan negara. Dan kita kena bersedia khususnya apabila Nusantara dibangunkan dan Indonesia berlari pantas untuk menyuburkan ekonomi mereka dan kita di Sabah dan Sarawak tidak boleh ketinggalan. Menurutnya, KPDN mengambil tanggungjawab penuh mengkomersialkan kawasan sempadan. Situasi menang-menang, win-win ini harus kita dapat supaya barangan tempatan boleh dibeli tanpa subsidi dan ini akan memberikan pulangan yang besar kepada negara dan aktiviti penyeludupan itu dapat kita minimumkan pada masa ini. Beliau berkata demikian ketika sesi penerangan berhubung pembinaan stesen minyak tanpa subsidi di bandar-bandar sempadan negara. Cadangan penubuhan jawatan kuasa khas berkenaan akan dimaklum kepada Kabinet. Datuk Seri Salahuddin berkata lebih banyak program ekonomi dengan pendekatan seluruh negara dapat dirancang demi menyelamatkan wang kerajaan. Dan yang berlaku di Perlis sebagai contoh, bila kita
membuka 2 stesen minyak di Wang Kerlian dan juga di Padang Besar, kita mendapati harga yang kita jual RM3.05, harga di Thailand masih lagi RM5.56. Dan diesel kita jual tanpa subsidi RM3.15 dan di Thailand masih lagi RM4.55. Oleh itu langkah kecil yang dimulakan oleh KPDN ini harus kita teruskan. Menerusi 2 projek rintis stesen minyak tanpa subsidi berkenaan, kerajaan berjaya menjimatkan hampir RM6 juta peruntukan subsidi minyak kerajaan. Sebanyak 86.9% daripada 8,860 responden di seluruh negara bersetuju untuk pelaksanaan konsep Malaysia Madani. Sementara 68.1% responden menyatakan kefahaman terhadap konsep berkenaan menerusi kaji selidik yang dibuat Jabatan Penerangan. Jadi ini adalah petanda yang positif yang mana di pihak kementerian kita ambil maklum dan berusaha untuk memastikan bahawa ia bukan seperti yang Muhammad Senator sebutkan tadi, sekadar retorik, tapi memang jelas daripada usaha dan ikhtiar kerajaan dari segi ekonomi, menjaga tata susila di kalangan masyarakat, keharmonian, perpaduan, keutuhan masyarakat itu sendiri dan diterjemah lebih daripada semata-mata sebagai slogan ataupun konsep. Jadi alhamdulillah pada waktu ini dari segi hasil ekonomi, pelaburan yang masuk dan sebagainya memang jelas ia mendatangkan hasil yang positif kepada rakyat insya-Allah. Beliau menjawab soalan tambahan Datuk Dr. Azhar Ahmad mengenai usaha kerajaan memahamkan rakyat mengenai konsep Malaysia Madani. Gagasan Malaysia Madani dilancarkan pada 19 Januari 2023 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Seramai 31,140 belia berusia di bawah 35 tahun telah diisytihar bankrupt sejak 2014 hingga Mei 2023. Meskipun jumlah berkenaan mencatat penurunan dari tahun ke tahun, namun usaha untuk menanganinya terus dipergiat. Ini termasuk meminda Akta Insolvensi 1967 Akta 360. MDI telah juga meminda Seksyen 5 Subsection 1, Subsection A, Akta Insolvensi 1967 iaitu Akta 360 melalui Akta Insolvensi Pindaan 2020 atau Akta A1624 yang telah diwartakan pada 22 hari bulan Oktober 2020 dan berkuat kuasa sejak 1 hari bulan September 2021. Pindaan ini adalah untuk menetapkan nilai had minima keberhutangan kepada RM100,000. Peningkatan had minimum muflis ini secara tidak langsung telah membantu mengurangkan peratusan bankrupt yang didaftarkan dengan MDI termasuklah golongan belia. Turut dilaksanakan penerapan modul literasi kewangan di 35 institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Beliau menjawab soalan Senator Muhammad Hasbi Muda.
Tiada cadangan mewajibkan amalan tadbir urus alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG terhadap pemain industri. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia dikuatiri akan membebankan khususnya bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Bagaimanapun, usaha pemupukan kesedaran dan kefahaman mengenai agenda ekonomi hijau terus dipergiat. Jadi tumpuan buat masa sekarang dalam tempoh 1-2 tahun ini ialah untuk mewujudkan permintaan daripada syarikat-syarikat kecil yang insya-Allah kerajaan akan pertimbangkan bentuk bantuan kewangan untuk mereka mula melaksanakan secara sukarela, kerana melalui itu apabila lebih banyak pula syarikat yang boleh menawarkan khidmat pematuhan dan standard ESG ini, itu akan menurunkan kos untuk jangka masa yang panjang. Beliau sebelum itu menjelaskan kementerian berusaha mewujudkan ekosistem ESG bagi mempercepat penerimaannya terutama dalam kalangan PMKS. Tinjauan PMKS 2023 oleh SME Corp menunjukkan pada Januari hingga Februari 2023 hanya 39.9% daripada 1,489 responden yang menyedari kepentingan amalan ESG dalam perniagaan mereka. Setakat ini, amalan ESG dilaksanakan secara sukarela dan hanya melibatkan syarikat yang memfokuskan pasaran antarabangsa. Usahawan yang menghadapi kesukaran untuk membayar semula pembiayaan di bawah agensi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diseru untuk tampil. Ia bagi tujuan penjadualan serta penstrukturan semula pembiayaan mereka. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Saraswati Kandasamy berkata, KUSKOP sentiasa komited untuk membantu usahawan PMKS yang terjejas akibat pandemik dan kenaikan OPR. Bagi tahun 2023 sahaja, sebanyak 3,240 akaun telah distruktur semula oleh Tekun Nasional melibatkan pembiayaan 35.45 juta. Sementara Bank Rakyat menstrukturkan semula pembiayaan berjumlah 19.7 juta ringgit. Selain itu, KUSKOP turut menyediakan bantuan bersepadu kepada PMKS tempatan meliputi aspek produktiviti dan otomasi, aplikasi dalam talian, e-dagang, aplikasi teknologi maklumat serta pelbagai program pembangunan kapasiti termasuk khidmat nasihat, bantuan teknikal dan akses kepada kemudahan kewangan dalam membantu para usahawan untuk membangunkan dan mempertingkatkan perniagaan mereka. Isu perumahan sakit dan terbengkalai, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT akan bertindak sebagai perantara selain menubuhkan satu pasukan khas bagi memantau isu berkenaan. Libat urus akan diadakan dengan pemaju asal, pemaju selamat atau pelikuidasi sehingga projek mendapat sijil perakuan siap dan pematuhan CCC. Bagi meringankan beban pembeli yang terkesan dengan projek-projek terbengkalai, Kementerian turut mengadakan beberapa inisiatif berikut. Pertama, mengeluarkan surat pengesahan projek sakit ataupun terbengkalai yang menyarankan perkara-perkara berikut supaya pihak bank pembiaya memberikan pengurangan atau pengecualian kadar faedah dan penstrukturan semula pinjaman perumahan atau membatalkan pinjaman perumahan dengan penyelesaian penuh dan juga pengecualian dengan kadar faedah, dan juga yang lebih mudah adalah untuk merunding semula bersama Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA. Beliau menjawab pertanyaan Datuk Koh Nai Kuang. Kementerian juga terbuka menerima cadangan daripada pemegang taruh berkaitan industri hartanah dalam mencari kaedah terbaik mengatasi masalah berkaitan. Kerajaan Negeri Sarawak menyasarkan pencapaian 60% kadar sara diri SSR beras menjelang tahun 2030. Antara perancangan kerajaan untuk pengeluaran hasil beras termasuk memperluas kawasan penanaman padi. Program Smart Sawah Berskala Besar turut meningkatkan hasil pengeluaran dan mengurangkan kebergantungan terhadap import beras.
Sarawak juga memiliki pelbagai varieti padi tempatan yang berkualiti tinggi seperti padi bario, bajong dan biris yang berpotensi untuk dibangunkan. Pada masa ini, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dengan kerjasama Jabatan Pertanian Sarawak sedang berusaha untuk membawa masuk benih MR297 dari Semenanjung Malaysia untuk ditanam oleh pesawat tempatan. Sekiranya ia berjaya dilakukan, benih ini dapat mendatangkan hasil yang lebih tinggi, iaitu 5 tan metrik per hektar berbanding penggunaan benih padi yang digunakan oleh para pesawat pada masa ini yang hanya sekitar 3,5 tan metrik per hektar. Tahun lalu, jumlah kawasan penanaman padi di Sarawak dianggarkan berjumlah 78,000 hektar, meliputi 42,000 hektar sawah padi dan selebihnya kawasan padi bukit. Manakala, anggaran pengeluaran beras pula berjumlah 85,000 tan metrik dan hanya 34% daripadanya adalah keperluan beras Sarawak. Baik, Kementerian Pendidikan akan memperluas kluster mata pelajaran bagi membolehkan calon berpotensi dilantik sebagai guru. Ini sebahagian komitmen kementerian untuk mengisi kekosongan perjawatan, terutama bagi subjek kritikal di seluruh negara. Ini termasuklah mempertingkatkan sinergi dan kerjasama strategik dengan pihak berkuasa melantik Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan atau SPP serta agensi pusat yang berkaitan termasuk Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Kementerian Kewangan. Beberapa kaedah dan pendekatan strategik telah dipersetujui dan akan dilaksanakan termasuk perluasan kluster mata pelajaran bagi membolehkan lebih ramai calon berpotensi dilantik sebagai guru. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Dato' Ahmad Ibrahim berhubung cadangan KPM mempertingkat jumlah bilangan guru di seluruh negara. Program Jaringan Pendidikan Kewangan FEN terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan rakyat tentang pengurusan kewangan. Ini penting untuk meningkatkan tahap literasi kewangan terutama dalam kalangan golongan belia. Pada 2021 dan 2022, lebih 500 inisiatif pendidikan kewangan dilaksana melibatkan lebih 11 juta interaksi. Dalam meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan literasi keuangan ialah penganjuran program Bulan Literasi Keuangan atau Financial Literacy Month FLM dengan izin sepanjang bulan Oktober. Dah 3 kali Oktober kita lakukan. FLM 2022 memberi penekanan terhadap mesej kepentingan celik kewangan digital dan jenayah penipuan atau scam untuk membantu rakyat membina ketahanan kewangan. Beliau menjawab pertanyaan Datuk Dr. Muhammad Hatta Ahmad Ramli. Setakat 19 Jun, seramai 178,098 wanita telah mendaftar dan mencarum dalam skim keselamatan sosial suri rumah Perkeso. Jelas Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Samud, pelbagai strategi dirangka bagi menggalakkan lebih ramai suri rumah menyertai skim itu. Institusi keluarga. Kementerian melalui Perkeso mengatur pelbagai mekanisme bagi memastikan skim keselamatan sosial suri rumah yang diperkenalkan oleh kerajaan baru-baru ini mencapai matlamat perlaksanaannya seperti berikut. Yang pertama, mengadakan promosi kesedaran dengan izin roadshow dan advokasi di 54 buah pejabat Perkeso seluruh negara serta penyiaran melalui media massa untuk mempromosikan skim ini. Kita telah juga mengadakan pelancaran di peringkat kebangsaan skim ini pada 8 Februari 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Pusat Konvensyen KLCC dan seterusnya pelancaran di peringkat negeri-negeri. Sesi libat urus dengan pelbagai agensi dan syarikat swasta turut dilaksanakan bagi memohon sumbangan penajaan caruman. Juga program seranta melibatkan penyertaan pemimpin bersama masyarakat, aktiviti skuad prihatin dan sinergi sosial Perkeso. Kementerian juga sedang meneliti untuk merangkumkan golongan bapa tunggal dan duda di bawah skim tersebut. Beliau menjawab soalan Senator Amir Ahmad Ghazali.
Inisiatif jualan rahmah diperluas menerusi program Kedai Cari Rakyat. Menteri Konsep Jualan Bergerak yang menggunakan kenderaan seperti lori dan trailer itu bagi memastikan masyarakat di kawasan terpencil tidak terkecuali menikmati harga rahmah yang ditawar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, inisiatif itu memudahkan serta menjimatkan kos pengangkutan rakyat. Pada masa akan datang, KPDN akan melihat lagi bagaimana lori atau penjualan ramah bergerak ini dapat kita wujudkan dan lebih banyak boleh masuk ke kampung-kampung pedalaman, khususnya di kawasan-kawasan yang jauh terpencil ya, yang masih terdapat dalam negara kita. Dan kita telah menjadikan pergerakan lori ini tadi yang ramah tadi sebagai ada satu slogan, iaitu kedai cari rakyat. Kedai cari rakyat. Jadi rakyat tak perlu untuk cari kedai, paksa bayar kos ataupun pergi ke bandar-bandar besar, tapi dengan konsep jualan rakyat bergerak itu maknanya kedai cari rakyat. Beliau bercakap dalam sidang media di bangunan Parlimen. Sejak 16 Jun hingga 28 Jun, dianggarkan 640 jualan rahmah sempena Aidiladha dilaksana di kawasan Dewan Undangan Negeri. Berita Parlimen 26 Jun 2023 berakhir di sini. Saya Suhil Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.